boleh jawab soalan ni. Kamu boleh jawab soalan yang tertera dekat sini. Kamu baca, kamu boleh baca sendiri. Lepas tu kamu beritahulah apakah jawapan dia untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama Cikgu, saya jawab cikgu. Okey, cuba kamu baca soalan yang pertama Pelbagai usaha sedang dilakukan oleh kerajaan Myanmar ke arah kehidupan rakyatnya yang sebelum ini sentiasa terlibat dalam peperangan saudara. Ya. Apa yang paling sesuai D, cikgu, ketenteraman. Ya betul, ketenteraman Maksudnya ketenteraman ni maksudnya kita bagaimana kita nak menenangkan penduduk-penduduk di sanalah kerajaan Myanmar dia kata kat sini. Kerajaan Myanmar ke arah macam mana nak menenangkan kehidupan. Jawapan kamu tu betul. Ketenteraman rakyat sebelum terlibat dalam peperangan saudara. Peperangan saudara maksud dia peperangan dia berlaku dalam negara dia. Contohnya mungkin ada banyak puak dekat negara tu dan berlakunya kekacauan di antara penduduk di negara itu. Itu dipanggil sebagai peperangan saudara. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Gambar ni sekejap cikgu terlepas pula. Okey. Saya. Cuba kau baca. Fuad menuntun motosikalnya yang rosak ke bengkel asing untuk dibaiki. C. C betul. Okey, C okey, kamu C dan kawan cikgu nampak kawan kamu Farah tu dia pun kata C Betul. Menuntun. Ini menuntun Dia membawa motosikal tu dan dia tidak menunggang motosikal tu. Okey, teruskan kepada soalan yang ketiga soalan yang ketiga. Kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Bukan tak boleh lah Farah. Farah tak boleh D sebabnya dia bukan menunggang. Kalau menunggang dia akan naik atas motosikal tu. Boleh Farah? Kalau dia naik atas motosikal barulah kita kata menunggang. Ni dia membawa motosikal tu dengan berjalan kaki. Okey, boleh okey. Okey, kita cuba soalan ketiga. Saya cikgu. Okey, cuba. Rabut yang dihasilkan kayu jati itu lebih cantik dan tahan lebih lama. D. D okey. Yang ni pun kamu tulis D. Kawan-kawan kamu Nurul Atikah pun kata D juga betul. Dibuat daripada pasal kayu jati dia barang. Okey, betul. Okey, teruskan kepada nombor 4. Saya cikgu. Okey, cuba kamu baca nombor 4. Pegawai yang disyaki makan suap itu sedang disoal siasat oleh pihak Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Okey. C. Boleh kamu apa? Apa jawapan dia? C. Kamu kata B B. B Okey. C. Kamu kata makan. Jawapan dia ialah C Jawapan dia makan swab lah makan swab. Maksudnya dia dapat sesuatu macam imbuhan tu tanpa kelulusan. Maksudnya dia nak dapatkan satu projek ke itu makan swab lah Okay. Jawapan dia ialah C Okay, cikgu nampak semuanya kata C okey betul. Farah, Nurul, Razak, Nabil semua kata okey. C. Okey. Dari ni pun kata C okey.
Okay, kamu cuba soalan yang kelima Saya nak try sir. Ahli sains negara telah menjalankan uji kaji terhadap struktur tanah yang terdapat di Kutub Utara pada penghujung tahun ini. Saya rasa jawapan dia A. Betul. Okay, kawan-kawan kamu pun sama, Razak, Nurul, Azlina, okay. Semuanya kata A betul. A sebab kalau ahli sains tu tak payah nak kamu nak buat kata ganda, ahli sains dah cukup dah. Jawapan dia ialah A, nombor 5 Okay, teruskan kepada soalan yang keenam. Soalan yang keenam. Okay, cikgu nampak jawapan semua kata D di situ. Okay, kita lihat dulu. Tok Wan menceritakan tentang pengalamannya semasa menjadi buruh paksa Jepun di Siam. Kamu tengok situ tentang ni tak ada masalah. Semasa pun tak ada masalah, D tak ada masalah dan tiada kesalahan di situ. Jawapan dia ialah D bukan B sini salah type ni. D sepatutnya. Kita teruskan kepada soalan yang ketujuh kat sini. Kamu cuba soalan yang ketujuh. Baca satu-satu baca satu-satu dan fahamkan adakah perkataan yang digunakan adakah betul ke salah. Kamu cuba soalan 7 dahulu. Okey, cikgu nampak jawapan ni semua majoriti kata C. Tapi kita lihat dulu. Kita punya soalan dulu. Mendalam soal itu dia tidak harus dikajakan. Dia tak ada kata mendalam soal itu mendalami, sepatutnya mendalami. Ini salah nombor 1 ni salah dah. Sepatutnya mendalami. Masalah itu dibincangkan secara mendalam antara empat mata, betul. Maksud kat sini mendalam tu maksudnya ialah kita akan bincangkan secara satu persatu. Okey, nombor 3. Fikirlah secara mendalam sebelum membuat sebarang tindakan. Mendalam maksudnya kita kena selidik dulu. Kita kena lihat dulu, kita kena menyiasat dulu, barulah kita buat keputusan. Ini betul. Air perigi semakin mendalam setelah hujan turun tanpa henti. Semakin dalam, dia tak payah. Ni tak payah, imbuhan ni tak payah. Dan jawapan dia betul. Jawapan dia ialah C di situ. Okey. Kamu cuba soalan yang ke-8 Ada 2 orang cikgu rasa baru jawab. Ada lagi siapa? Nurul Atikah kata D, Zarini kata B, banyak B. Okey, antara sekarang ni B dengan D. B dengan D kita semak dahulu. B dengan D. B dengan D Okey, jasa cikgu Zainab tetap segar dalam ingatan anak-anak muridnya.
tetap segar, jasa tetap segar. Kita lihat dulu adakah betul, okey. Tulisan Fahmi segar, tulisan tak segar. Okey, tulisan mana ada segar, salah Udara di tanah Cameron sungguh dingin dan segar, betul. Pokok yang ditanam oleh ayah di kebun sungguh segar, yang ini betul. Dan jawapan ni memang tepat. Jawapan dia ialah 3 dan 4, iaitu D. Iaitu D, 8. Nombor 8 tu ialah D. Okey, kamu cuba kat sini. Dia punya soalan dia kata bahagian bergaris ni mungkin mengandungi kesalahan. Kalau tak ada kesalahan, kamu teruskan kepada kalau tak ada salah, kamu kena pilih D lah Okey, kamu cuba soalan 9. Cikgu, Ya, saya. jawapan dia C, bertanya kepada saya. Bertanya kepada saya. Okey, bertanya kepada saya. Kita gugurkan kan kat sini Betul. Tak payah kita tuliskan lah. Kita gugurkan kan di sini. Ya, banyak semua pelajar kata Nurul, Farah, semua kata C, betul. Kita gugurkan kan dan oleh itu jawapan dia ialah C dia sini. Okey, betul. Okey, kita teruskan kepada soalan yang ke-10. Okey. Okey, soalan yang ke-10 ni, soalan nombor 10 ni, cikgu nampak kebanyakan ni kata D, kebanyakan ni kata D. Ujian lisan berlangsung selama 1 jam setengah. 1 jam setengah ni, yang ni kamu kena lihat jam ni memang kena berada di hadapan setengah. Betul. Ni tak ada kesalahan di sini. 10 ialah D di situ. Okey, teruskan lagi kepada soalan ke-11 ke-11. Semak satu-satu semak satu-satu. Setakat ni semua menyatakan C menyatakan C, semua menyatakan Razak seorang kata D. Kita lihat kat sini kita lihat dulu soalan C ataupun soalan D okey. Razak seorang kata D, yang lain semua kata C okey, kita lihat dulu. Haris adalah murid tertinggi di sekolah. Dekat sini perkataan kat sini salah ni salah, sebabnya sepatutnya kita gantikan ni pasal murid ni ialah kata nama. Dan kat sini kalau murid ni kata nama, yang ni ialah sepatutnya ialah. Yang ni ialah okey. Nombor 2, kami keluar dari Raju Klinik pada pukul 9 malam. Okey, kamu tengok sini perkataan ni. Okey, ini sepatutnya kita kena lihat. Kita kena lihat kat sini. Kamu pernah dengar hukum DM hukum menerangkan diterangkan kita lihat kat sini. Dia punya ada hukum dia yang dipanggil sebagai hukum DM. Hukum DM dia menerangkan, maksudnya klinik ni menerangkan tentang raju. Sepatutnya kat sini dia punya perkataan dia sepatutnya ialah klinik raju, bukan raju klinik. Yang ini dah tentu salah yang ni nombor 2 ni memang salah. Ni salah. Okey.
Kanak-kanak tersenyum gembira apabila ternampak terlibat ayahnya. Terlibat tu maksudnya ternampak bayang ayahnya. Ini betul lah Okay. Semua peserta diminta berkumpul di hadapan pagar sekolah pada pukul 7 pagi. Ini betul. Okay, jawapannya ialah 3 dan 4. Ini jawapan dia. 3 4 ialah C. Okay. C Okay. Klinik Raju. Bukan okay. Okay, kita teruskan kepada soalan yang ke-12. Okey. Ada Farah Syahirah dia kata C okey. Nabil kata C. Syahrini kata C Okay, majoriti kata C Okey, kita lihat dulu macam mana dia punya jawapan dia. Latihan bora jaring pada petang ini akan dibatalkan jika sekiranya ni tak perlu. Ni kita kena gugurkan. Dia ada jika pula sekiranya. Kita kena gugurkan. Kita kena gugurkan satu tu. Kita gunakan jika ataupun sekiranya. Kita kena gugur satu. Kalau kita nak gunakan, kita kena gugurkan. Gugurkan salah satu. Okay. Nombor 2, internet membolehkan pengguna di dunia berhubung antara satu sama lain. Kan pengguna di dunia berhubung antara satu sama lain. Kita lihat kat sini apa yang salah di sini Okey, kamu tengok sini perkataan ni Kamu kata dengan gugurkan dengan. Mana ada dengan kat situ? Tak ada dengan Ada dengan ke? Tak ada kan? Gugurkan before lain satu sama lain. Okey, betul. Okey, satu sama lain dekat sini. Kita gugurkan dengan okey, satu sama lain, betul. Jadi kita gugurkan. Okey, betul. Kita gugurkan perkataan. Okey, kita gugurkan. Kita gugurkan dengan. Okay. Itu nombor. Yang tu salah yang ni dah tentu salah. Nombor 2 ni dah tentu salah Okay, nombor 2 ni dah tentu salah. Okay, yang ni pun salah dah. Okay, murid-murid perlu menyebarkan maklumat tentang bahaya. Yang ni betul lah. Okay, 3 ni betul. Kita hendaklah bijaksana apabila berkongsi dengan orang untuk mengelakkan konflik, betul. Okay, jawapannya ialah 3 dan 4. Okay. Kita lihat pula soalan bawah ni Okay, kamu cuba, tak ada seorang pun daripada 5 orang encik, 5 anak Encik Majid yang mengikuti jejak menjadi peguam. Sebaliknya mereka mempunyai minat dan kecenderungan yang berbeza. Minatnya yang berbeza. Apa yang jawapan yang paling sesuai? Farah dia kata B. Ada tak siapa ada jawapan lain tak? B semua Setakat ni cikgu nampak semua B Okay. Maksudnya kat sini rambut sama hitam, lain hati. Maksudnya bapa dia seorang
peguam anak dia, tapi anak dia tak ada seorang pun yang minat menjadi peguam. Dan jawapan ni ialah nombor 13 ni ialah B di sini. Okay. Okay, kita yang ni, sekejap. Adakah, okay, yang ni cikgu nak kamu baca dahulu. Baca dahulu, cikgu harap kamu nampak Kalau tak nampak, cikgu kamu boleh buka dekat dekat apa ni, WhatsApp tu. Dekat WhatsApp yang cikgu dah hantar pagi tadi tu kamu buka kat situ. Kamu baca dulu baca dulu. Bila kamu dah habis baca, cikgu akan scrollkan ke bawah. Dekat grup tu, dekat grup kita tu, cikgu dah kongsikan soalan ni Okey Fakrul, tak apa. Terus belajar Kamu teruskan buka dekat kamu WhatsApp group tu, PT3 WhatsApp tu, DAJ tu. Lepas tu kamu buka kat situ, lepas tu kamu baca dia punya petikan tu. Bila dah habis baca petikan, kau beritahu cikgu lah. Dah habis, lepas tu cikgu kita akan pergi jawab soalan. Okay, boleh Okay, Zarini dah siap baca. Okay, sekejap. Tunggu kawan-kawan kita yang masih bagi belum siap membaca Yang lain tu kalau dah habis dah habis tu bagi tahu cikgu Dah habis kita boleh jawab soalan Okay, Farah dah habis. Alia dah habis. Siapa ni You ni saya tak nama tak ada tak apa. Cikgu harap semua dah habis membaca Okay, kita pergi kepada soalan yang di bawah Kita pergi jawab soalan di bawah. Kamu cuba baca soalan 14. Baca dulu soalan. Lepas tu kalau kamu nak cari soalan tu, kamu boleh nak cari dia punya jawapan, boleh cikgu pergi ke petikan balik lah. Cikgu nampak setakat ni 3 orang dah menulis dia punya jawapan dia. Farah, Azlina, Nabil, Syahirah semua kata C kita lihat C. Semua kata C. Datul pun kata C. Zarini pun kata C, Haikal kata C. Kita lihat kat sini dekat mana kita boleh lihat. Boleh kamu beritahu cikgu baris berapa, perenggan berapa? Boleh beritahu cikgu dekat pada perenggan ni? Baris ke berapa? Perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama baris ke berapa? Baris pertama dan kedua, betul. Baris pertama kat sini. Di sini ni baris pertama dan baris kedua. Ni jawapan dia. Jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan pertama.
Okey, kita cuba kamu lihat kat sini. Okey, perkataan ni jera kamu tengok perkataan, maksud perkataan jera dalam petikan ini. Okey. Jera, kita lihat dulu jera kat atas. Semua cikgu nampak, semua kata A, jera. Okay, kita lihat dulu pada petikan. Daripada petikan kita lihat daripada petikan jera tu. Jera kat mana kamu lihat jera? Dekat mana? Dekat perenggan yang berapa? Cikgu, perenggan ketiga baris kedua. Perenggan ketiga baris yang kedua. Betul, terima kasih. Okey, sekarang saya sudah betul-betul jera mengambil apa-apa. Betul. Betul jawapan kamu semua. Okey, jawapan dia ialah jera tu dia dah serik. Dia dah malas nak buat lagi Dia tahu dia kata kat sini dia, kau tengok dia sungguh-sungguh sudah bertaubat. Dia tidak mahu lagi melakukannya. Betul. Tepat sekali. Okey, jawapan dia betul Yang ni betul, 15 ni betul. Okey, kita pergi kepada soalan 16. Dia kata nilai murni. Okey, B ada setakat ni B dan C. Okey, kita lihat dulu daripada petikan apakah yang menunjukkan dia berani. Boleh tak kata kat mana dia berani? Yang manakah yang menunjukkan dia seorang yang berani? Berani mencuri. Yes, cikgu tak dengar. Kat mana? Kat mana? Berani mencuri. Kita lihat dekat mana yang kata berani. Anak kata tu menjawab dengan tenangnya, periksalah teliti. Kemudian tu kata kalau maka jelaslah, percayalah bahawa betul-betul tidak akan mencuri lagi. Okay, betul dia mencuri lah. Dia mencuri, itu dia kata jawapan dia betul. Jawapan dia ialah untuk untuk soalan yang ni betul. Yang penting ialah ni 16 ni ialah keberanian. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-17. Berikut merupakan perwatakan anak yatim piatu selepas induk semang mencurugi kecuali. Apa jawapan dia? Kecuali setakat ni cikgu nampak jawapan kata A Ada dua orang kata A. Dia adakah dia seorang yang takut? Dia tak takut sebenarnya Dia tak takut, betul. Dia tak takut, dia berani. Ni betul. Okey. Semua A. Kita dah selesai di situ. Kita buat lain punya soalan Kita buat lain punya soalan. Sekejap Sekejap. Okey. Cikgu harap kamu nampak apa yang tertera pada cikgu punya cikgu punya skrin ni. Okey, kita lihat, kita belajar sikit kita ulang kaji sikit tentang apakah dia subjek dan apakah dia predikat. Yang ni kamu kena tahu kamu kena menguasai pelajaran ni Yang kamu lihat kat sini, dalam setiap ayat kita kena pastikan ini ialah perkara yang penting. Kalau kita nak buat ayat
komponen yang paling penting sekali dalam membuat ayat mesti ada subjek dan mesti ada predikat. Ini ialah kalau pemeriksa, kalau dia nak lihat kamu punya karangan, dia akan lihat mana kamu punya subjek dan mana kamu predikat. Kalau kamu buat ayat, itu ialah perkara yang asas bagi membuat ayat. Dan bagi ayat biasa, kamu lihat kat sini, bagi ayat biasa, subjek hadir dulu diikuti dengan predikat. Maksudnya subjek dulu baru predikat selalunya. Tetapi kalau ayat songsang, predikat didahulukan dulu. Predikat dahulukan dulu, barulah jumpa subjek. Dia terbalik. Okay? Dan kita kena pasti, kena apabila kita nak pastikan, kita kena tahulah adakah ayat itu ialah ayat biasa ataupun ayat itu ataupun itu ialah ayat songsang. Kamu kena tahu mana yang songsang dan mana yang biasa. Okay? Kita lihat kat sini bawah ni. Kamu lihat kat sini ayat bawah ni, ayat yang pertama ni. Ali menendang bola itu dengan kuat. Ini ialah ayat biasa. Dia punya subjek ialah Ali. Manakala dia punya predikat dia ialah menendang bola itu dengan kuat. Kamu kena tahu. Manakala ayat yang kedua pula ialah pohon yang tiada berdaun itu telah pun tumbang. Kamu lihat kat sini, ayat ni ayat biasa. Dan subjek dia kamu lihat kat sini. Pohon yang tiada berdaun. Selalunya kamu ada pelajar, dia ambil pohon ni. Subjek dia. Dia tak nyatakan pohon yang tiada berdaun itu. Sampai itu ni sebenarnya. Itu adalah dia punya subjek. Telah pun tumbang ialah dia punya predikat dia. Okey? Ayat yang ketiga. Pada satu hari, kucing berbulu itu terjatuh dalam longkang. Ini kamu tengok di sini. Ini ialah ayat songsang. Kamu lihat di sini kucing berbulu. Dia letakkan kucing berbulu itu sebagai subjek. Manakala terjatuh ke dalam longkang pada suatu hari, ialah dia punya predikat dia. Kamu kena pastikan tahu ni. Ini ialah sebabnya bahasa dia ada peraturan dia. Dia ada peraturan. Kita tidak boleh melanggar peraturan dia. Sebab itulah kita kena tahu apakah dia punya undang-undang dia. Kalau kamu tahu undang-undang dia, kamu boleh membuat ayat dengan betul. Undang-undang kita kena tahu. Dan kita lihat kat sini, contoh kat sini, kamu lihat kat sini, ayat songsang boleh kena kita buat. Kalau kita nak kenal pasti ayat songsang, kita ada kalau perkataan tu digunakan kata bantu untuk kata kerja iaitu masih, sedang, dimulakan itu ialah contoh ayat songsang. Dia mulakan perkataan masih, di situlah itu ayat songsang tu. Manakala yang kedua pula ialah kata penguat kata adjektif. Dia gunakan perkataan sangat. Sangat dia gunakan selepas sangat tu ialah katalah sangat biru. Okey? Sungguh, amat. Ini ialah kata adjektif. Selepas tu digunakan kata adjektif. Okey? Satu lagi ialah kata sendi. Pada, dengan. Kalau digunakan pada awal ayat, itu ialah ayat songsang. Ataupun kerana pada permulaan. Kita kena pastikan. Dan bawah ini kamu lihat kat sini. Kamu lihat kat sini, subjek perlu diambil hingga frasa berakhir dengan ini. Kamu tengok sini. Sampai ini. Bukan kamu tengok contoh bawah ni. Ini ataupun itu. Contoh ayat kat sini. Kucing yang berbulu itu amat kotor. Kamu tak boleh ambil kucing saja sebagai subjek. Kamu kena ambil kucing yang berbulu itu. Sampai sini. Sampai sini ialah dia punya subjek dia. Cikgu, amat kotor itu ialah dia punya predikat dia. Kita teruskan kepada yang ke bawah pula, latihan. Cikgu harap kamu, yang ini kamu boleh tuliskan, kamu cuba soalan satu dahulu. Kita buat satu-satu. Cuba soalan satu dahulu. Kamu kenal pastikan dia punya subjek dan kamu kenal pastikan dia punya predikat. Tuliskan jawapan kamu dalam kita punya Google Chat.
belum disegani. Beliau disegani, Farah dia kata kat situ. Okey, cikgu setuju jawapan kamu, Farah. Kita lihat kat sini, kamu lihat kat sini, Kamu lihat kat sini, beliau disegani. Kita ni adalah kita fokuskan kepada dia punya subjek sini. Okey, ni beliau disegani lepas tu dia punya predikat dia ambil sini. Ini Farah. Okey, Farah punya kat sini bawah ni ialah dia punya kerana kecekapannya menjalankan tugas. Itu dia punya predikat dia. Okey, yang tu betul. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Kamu kena tak kenal pasti mana dia punya subjek, kenal pasti manakah dia punya subjek. Okay, ini pun Farah punya jawapan juga. Kita lihat kat sini. Langit merahan. Okay, itu dia punya subjek dia. Manakala dia punya predikat dia ialah pada waktu senja, betul. Teruskan kepada soalan yang ketiga. Okey. Okey, yang ni betul pasal dia cerita kat mana, asam pedas kat mana? Asam pedas masakan masyarakat Melayu di Johor. Asam pedas asam pedas. Okey, asam pedas. Okey, asam pedas masakan asli masyarakat Melayu. Okey, yang predikat dia ialah di Johor. Okey, teruskan kepada soalan yang keempat. Yang lain cuba untuk jawab soalan yang keempat. Pelajar Ponting. Pelajar Ponting ke? Pelajar Ponting. Adakah itu subjek pelajar Ponting tu, Rasa? Apa dia punya fokus dia? Dia punya subjek dia? Kelas. Dia punya subjek dia ialah kelas. Kelas pengajaran yang berkesan. Dan dia punya dapat menghalang. Jawapan daripada Zerini itu. Dapat menghalang pelajar Ponting. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Kamu pergi kepada soalan bawah ni. Soalan bawah ni, kamu lihat kat sini. Kempen anti dadah peringkat kebangsaan yang dilancarkan oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat.
apakah dia punya subjek dan apakah dia punya predikat. Okey, ini Razak dia kata betul, cikgu setuju Razak. Farah pun cikgu setuju juga. Okay, kita lihat kat sini, kamu lihat kat sini kempen NP dadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan sampai sini sampai sini. Lepas tu dia punya predikat dia di sini. Mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Betul. Okay. Itu dia punya predikat dia lah okay. Anti dadah anti dadah sebab anti dadah kamu betul. Yang ni ejaan ni salah ni betul. Setiap cikgu semak dulu anti dadah jap. Sekejap cikgu semak dulu. Sebenarnya anti dadah betul kan kamu kata tadi. Anti dadah tu ejaan dia adalah ni. ANTIDADH. Anti dadah. Bukannya yang bawah ni lah bawah ni salah Bawah ni salah Anti dadah tu atas tu lah anti dadah. Okay. Betul. Okey, kita selesaikan kat situ. Sekejap Okey, kita dah selesai di situ Okey, kita rapatkan ni okey, rapatkan. Anti dadah rapatkan betul ke rapatkan? Anti dadah kita rapatkan betul. Anti dadah kita rapatkan di sini. Anti dadah. Betul. Kita dah selesai di situ. Okey. Yang ni kita lihat kat sini. Kita belajar mengenai ni Okey, kita belajar tentang ni pola ayat dasar. Pola ayat dasar kita nak tahu dia punya frasa dia. Kita akan belajar tentang frasa nama dengan frasa nama. Kemudian ni FN ni adalah frasa nama. Manakala yang bawah ni frasa nama dengan frasa sendi. Kita akan lihat apakah dia ni semua. C adalah frasa nama dengan frasa adjektif. Keempat ni ialah frasa nama dengan frasa kerja. Ini adalah perkara-perkara yang kita nak belajar kita lihat di bawah ni. Kita lihat dia punya jenis-jenis pola. Kamu tengok sini subjek dia. Ini FN adalah frasa nama. Okey, frasa nama. Okey. Okay, terima kasih semua bagi tahu tadi yang tentang anti dadah Okey.
Farah, Azlina dan Syahira. Okay. Terima kasih. Okey, kita lihat di sini. Frasa nama, frasa nama. Subjek dia ialah frasa nama. Kamu lihat kat sini frasa nama Ini buku. Ini buku ni ialah frasa nama. Okey. Manakala predikatnya frasa nama, kamu tengok sini. Lelaki itu ayah saya. Okey, ayah saya ni ialah frasa, yang ni frasa nama, ni pun frasa nama. Manakala Abirami ingin menjadi seorang juruterbang. Abirami itu ialah frasa nama. Manakala juruterbang tu ialah seorang juruterbang ni ialah frasa nama. Okey. Manakala yang kedua pula ialah frasa nama dengan frasa sendi. Kamu lihat kata frasa nama. Ibu ni ialah frasa nama. Manakala di dapur ni ialah frasa sendi. Okey. Yang kedua pula, pelancong itu. Pelancong itu ialah frasa nama. Manakala dari, ada perkataan dari kat sini, dari Jepun ialah frasa sendi. Surat itu ialah frasa nama. Daripada kakak ialah frasa sendi. Okay, cikgu harap kamu nampak dia punya apakah dia, kamu kena tahu manakah dia frasa sendi dan manakah dia frasa nama. Manakala contoh yang ketiga, frasa nama, frasa adjektif. Okey, kamu lihat kat sini, anjing Kati amat garang. Anjing Kati itu ialah frasa nama. Amat garang ni ialah adjektif. Frasa adjektif. Okey? Manakala yang kedua pula, prajurit itu. Prajurit itu ialah frasa nama. Sungguh gagah ialah frasa adjektif. Okey? Manakala yang ketiga, gadis yang berbaju merah itu amat jelita. Gadis yang berbaju merah tu ialah frasa nama. Sampai itu sini. Sampai itu, gadis yang berwarna berbaju merah itu ialah frasa nama. Amat jelita ialah frasa adjektif. Itu ialah contoh yang ketiga. Manakala contoh yang keempat pula ialah frasa nama dan frasa kerja. Contoh kalau kita lihat kat sini, abang. Abang sedang mengecat rumah. Okey. Abang ialah frasa nama. Sedang mengecat rumah ialah frasa kerja. Okey. Manakala pesakit kecil manis itu ialah frasa nama. Menemui doktor ialah frasa kerja. Ni ejaan dia ada silap sini doktor. Patutnya doktor D-O-K-T-O-R salah. Manakala yang ketiga pula, Maliga membeli sayur. Maliga tu ialah frasa nama. Membeli sayur ialah frasa kerja. Ini ialah contoh dia. Kita lihat kat sini. Kita lihat kat sini saya bekerja di rumah. Saya tu ialah frasa nama. Bekerja di rumah ialah frasa kerja. Okey. Dan kita lihat kat sini kamu lihat kat sini. Jika kita kalau kamu ada soalan, kalau kamu dibagi ayat songsang. Apa yang kamu kena buat ialah kamu kena tukarkan ayat songsang tersebut menjadi ayat biasa dahulu. Lepas tu barulah kamu kenal pastikan. Okey. Contohnya kamu tengok sini. Dengan menggunakan pisau saya memotong daun itu. Ini ialah ayat songsang. Ini ialah ayat songsang. Lepas itu kamu kena tukarkan kepada ayat ayat biasa. Kamu kena tukarkan ayat biasa. Contoh ni kat sini. Yang bawah ni ialah ayat biasa. Saya memotong ni. Ini ialah ayat
Cancel. Cikgu highlight kat sini sekejap. Kamu tengok sini, ini semua ialah ayat songsang. Ini ialah ayat songsang. Lepas tu kamu kena tukarkan kepada ayat biasa. Ini cikgu dah tulis S double pula. Sekejap. Dah tukarkan. Lepas tu kamu lihat ke sini barulah kamu dapat dia punya. Yang pertama ni kamu dapatlah dia punya subjek dia kat sini. Ini subjek dia. Lepas tu kamu dapat dia punya predikat dia. Memotong daun itu dengan menggunakan. Lepas tu kamu kena pastikanlah. Kamu buatlah pola ayat kat sini. Manakah dia perfrasa nama dan frasa adjektif. Okey, kita cuba beberapa soalan dulu sebelum kita tamatkan kelas kita pada malam ini. Kamu cuba dulu soalan 1 hingga 4 dahulu. 1 hingga 4. Kamu kena pastikan dia punya pola dia. Soalan nombor 1. Okey, yang ni betul. Nombor 1 ni ialah frasa nama. Frasa pahlawan itu ialah frasa nama, amat kuat itu ialah frasa adjektif. Frasa adjektif. Kamu cuba yang kedua. Frasa nama betul, frasa nama. Contohnya Melaka tu ialah frasa nama. Lepas tu bandaraya bersejarah ialah frasa nama juga. Kita pergi kepada yang ketiga. Abangku. Nombor 3 tu apa? Nombor 3. Nombor 3 frasa nama, frasa kerja. Kita lihat kat sini. Abangku. Abangku tu frasa nama. Manakala sedang membaca buku tu ialah frasa kerja, betul. Betul Sedang membaca buku tu ialah frasa kerja. Kita pergi kepada nombor 4. Rumahnya di Taman Selayang. Betul. Rumahnya itu ialah frasa nama. Manakala di Taman Selayang ini ialah frasa sendi. Cuba lagi nombor 4. Kamu cuba 5 dengan 6. Nombor 6 Nombor 6 Mak Kilau tu ialah Mak Kilau tangkas. Mak Kilau tangkas itu ialah frasa nama. Manakala bersilat itu ialah frasa kerja, betul. Nombor 6, Tun Dr. Mahathir beranda, itu ialah frasa apa? Yang keempat. Itu frasa nama. Ini frasa nama. Satu lagi. Perdana Menteri Malaysia yang keempat tu ialah frasa apa? Frasa nama. Tun Dr. Mahathir tu, Muhammad ialah frasa nama. Manakala Perdana Menteri yang keempat ialah frasa nama, betul. Frasa nama. Kelas. Cikgu. Terima kasih semua Kita pun dah hampir kepada akhiran kelas kita pada malam ini. Terima kasih semua kerana cikgu nampak hari ini kamu penuh bersemangat menjawab soalan-soalan yang diberi oleh cikgu selama 1 jam. Terima kasih semua kerana
menjawab soalan tu dengan baik sekali. Kalau ada kalau ada pertanyaan silakan tanya kepada cikgu lah. Cikgu harap kamu semua gembira dapat belajar bahasa Melayu pada malam. Okey, terima kasih. Dan cikgu ucapkan selamat malam dan assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Saya faham cikgu. Cikgu. Sama-sama. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.